Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu bika min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin, amma ba'd. Alhamdulillah, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi yang penuh dengan keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala, pagi yang penuh dengan rahmat dan nikmat daripada Allah, pagi yang penuh dengan anugerah dan minnah daripada Allah Subhanahu wa taala. Marilah sekali lagi sama-sama pada pagi ini kita memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini Allah masih lagi memberi ruang dan peluang kepada kita. Alhamdulillah. Kita bangun tadi, pagi tadi, masih lagi diberi nyawa dan kehidupan. Masih lagi kita boleh bernafas lagi. Alhamdulillah. Masih lagi kita boleh berjalan lagi. Masih lagi kita boleh mengangkat kaki dan tangan kita. Masih lagi kita boleh lagi bercakap. Masih lagi kita boleh makan dan minum. Masih lagi diberi nikmat bersahur oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih lagi diberi nikmat pakaian, tempat tinggal, penginapan dan sebagainya. Jadi alhamdulillah pada pagi ini sekali lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah kurniakan kepada kita daripada dulu, sekarang dan juga akan datang. Maka bagaimana kita menunjukkan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Ramai kalangan kita yang sebut aku bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi hanya terhad ataupun terbatas pada lidah ataupun lisan sahaja. Tapi kita tidak tahu bagaimana nak menunjukkan fizikal kita, kita menunjukkan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka berkaitan dengan syukur ini, tuan-tuan, para ulama memberikan kepada kita satu panduan bagaimana kita fizikal kita ni nak menunjukkan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ada satu kata-kata daripada ulama, sarful abdi jami'a ma an'ama Allahu alaihi fi ma khuliqa li ajli. Seorang hamba Allah Subhanahu wa taala, dia menggunakan segala nikmat yang Allah berikan kepada dia selama ini, digunakan kepada tujuan dia diciptakan di muka bumi ini. Maksud kata, seorang hamba Allah yang bersyukur ni, tuan-tuan, digunakan nikmat yang Allah bagi kepada kita selama ini, nikmat kesihatan, nikmat masa, nikmat ruang, nikmat duit ringgit dan sebagainya, digunakan untuk tujuan kita diciptakan di dunia ini. Maka tidak lain, tidak bukan kita dicipta di dunia ini, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita diciptakan di muka bumi ini melainkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba Allah diguna nikmat kesihatan yang diberikan untuk datang ke surau, datang ke masjid, datang ke pengajian-pengajian ilmu dan sebagainya. Maka secara tidak langsung dia telah menunjukkan dia sedang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk kita pada pagi ini, daripada pagi tadi kita qiyamul lail, kemudian kita solat subuh dan kemudian kita berada duduk dalam majlis ilmu. Semua perbuatan kita pada pagi ini insya-Allah perbuatan yang baik, perbuatan yang berbentuk kebajikan. Jadi atas dasar tersebut, secara tidak langsung kita sedang melakukan kebaikan dan kita sedang melakukan perkara yang tujuan diciptakan kita di dunia ni, iaitu buat kebaikan, buat ibadah. Jadi keberadaan kita di sini pada pagi ini, insya-Allah kita sedang berada dalam golongan asyakirun, disebut sebagai orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Datang tadi pun ada pahala, duduk dalam majlis ilmu pun ada pahala,
Duduk saja dah ada pahala dah. Dengar belum lagi. Duduk saja dah ada pahala. Dengar, duduk, dengar, pahala lagi. Pahala dengar tu. Ada orang mendengar tapi dia tak cuba faham. Jadi kalau duduk, dengar dan cuba faham, pahala cuba faham tak, lapisan yang ketiga tu. Ada orang dia duduk, dengar, faham dan dia cuba hafal apa disampaikan, pahala menghafal. Ada orang dia duduk, dengar, faham, hafal dan dia cuba sampaikan kepada sahabat-sahabat dia, anak isteri dia selepas daripada majlis ilmu. Itu pahala lapisan yang seterusnya. Jadi kita orang yang mengaji ni, kita motivasi dia tu lah, tuan-tuan. Main daripada bertapak daripada rumah kita, bertapak tu dah ada pahala. Kalau naik motor ada pahala dia, golekkan tayar tu dah ada pahala. Naik kereta pun dah ada pahala dia. Itu motivasi kita sebenarnya, untuk saya dan untuk tuan-tuan juga. Okey, tuan-tuan, pada pagi ni sedikitlah ringkaslah kita pun sementara menunggu waktu duha ni. Pada hari ni kita 25 Ramadan 25 Ramadan dah pun melalui 25 hari dah, alhamdulillah. Hampir-hampir dah kita mengakhiri Ramadan kita. Jadi sudah pastilah apabila tiba bulan Ramadan ini, tuan-tuan, dia menjadi satu bi'ah lah, suasana kepada kita. Kita boleh dikatakan sebahagian besar lah daripada kita ni akan memperbanyakkan bacaan Al-Quran berbanding dengan bulan-bulan yang lain. Bulan-bulan yang lain berkemungkinan kita baca juga, tetapi mungkin tidak selalu ataupun tidak sebanyak sebagai bulan-bulan Ramadan. Kalau bulan Ramadan ni, kalau kita tanyalah pakcik-pakcik dan makcik-makcik kita dan hadirin hadirat yang ada ni, so pasti akan ada yang membaca sehari 1 juzuk, sehari 2 juzuk, sehari setengah juzuk, sehari 5 muka, yang 3 juzuk pun ada. Sehari 4 juzuk pun ada. Sebulan bulan puasa tu kadang-kadang boleh khatam 5-6 kali. Terutamanya muslimat lah, makcik-makcik kita biasanya dia orang boleh khatam sampai tahap tu. Okey. Jadi apabila kita membaca banyak, tak ada masalah. Itu sangat cantik lah. Apabila kita membaca Al-Quran, tuan-tuan, dalam bulan bila, bulan Ramadan baik, bulan luar bulan Ramadan baik, kita akan melalui satu fasa, iaitu fasa kita mengkhatamkan Al-Quran. Pada kita baca Al-Fatihah sampai An-Nas tersebut, maka kita akan melalui, setiap orang kalau dia baca sampai habis 30 juzuk, dia akan melalui satu fasa, iaitu dipanggil fasa mengkhatamkan Al-Quran. Itu pun kita panggil khatmul Quran. Fasa mengkhatamkan Al-Quran ini sangat unik dan sangat ada nilai yang tinggi, tuan-tuan dan puan-puan. Dan di sana para ulama meletakkan beberapa kaedah ataupun beberapa adab yang kalau kita melalui fasa pengkhataman Al-Quran ini, sebaik-baiknya kita raikan adab-adab tersebut. Dan adab-adab tersebut dia merupakan satu ilmu lah kepada kita sebenarnya. Maksud kata, apabila kita nak melalui satu pengkhataman Quran, tuan-tuan dan puan-puan, kita perlu ada ilmu berkaitan dengan khatam Quran. Satu. Termasuklah benda-benda lain, contohlah. Tuan-tuan nak semayang, mesti kena ada ilmu berkaitan semayang, kena mengaji. Tuan-tuan nak bayar zakat fitrah, contoh, kena ada ilmu berkaitan dengan zakat fitrah, sudah pasti. Bukan kita main ikut-ikut orang, tak boleh. Tuan-tuan nak berpuasa, so pasti kita kena ada ilmu berkaitan puasa. Nak pergi haji, nak pergi umrah, apa saja bentuk peribadatan ni, kita kena ada ilmu, termasuk pembacaan Quran. Tuan-tuan nak baca Quran, ilmu bacaan Quran perlu ada. Itu sangat penting. So keilmuan tu sangat penting berkaitan dengan apa-apa aspek peribadatan yang kita nak buat, kita kena ada ilmu. Takut-takut kita buat tu ikut-ikut orang. Ikut-ikut orang, kebetulan betul itu mungkin okey lah, tak ada masalah. Tapi kebetulan salah, dia akan buat risiko lah. Jadi pengkhataman Quran ni, dia tidaklah kita kata satu kewajipan ilmu yang wajib kita perlu ada. Tapi kalau orang yang melalui fasa khatam, kalau boleh ilmu kaitan khatam dia ada sebuah sedikit. Jadi pagi ni tuan-tuan dan puan-puan, saya kongsikan sedikitlah kepada tuan-tuan berkaitan dengan keilmuan untuk mengkhatamkan Quran. Apa adab-adab dia, waktu bila kita nak khatam sebaiknya, dalam semayang ke luar semayang, apa yang perlu kita buat pada hari itu, last kali nak baca apa. Semua tu kadang-kadang kita tahu lah, tapi secara tersusun tu mungkin kita perlu susunkan balik apa yang boleh kita buat. Baik, saya petik daripada kitab At-Tibyan fi adabi hamilil Quran, hamalatil Quran, dari Imam An-Nawawi. Dia ada bubuh satu bab dalam kitab ni berkaitan dengan faslun fi adabil khatmi wa ma yata'allaqu bih.
ada berkaitan dengan pengkhataman Al-Quran dan perkara-perkara yang berkaitan dengan pengkhataman tersebut. Dia kata, tuan-tuan, nama saya ringkaskanlah, dia punya kitab ni. Dia kata yang pertama sekali, dia kata yang perlu kita ketahui adalah dari sudut kita kata waktu kita nak mengkhatamkan Quran. Orang tanya, ustaz, dia kata nak khatam dalam semayang kan luar semayang, yang mana paling afdal? Kalau kata waktu siang ke, waktu malam ke, tengah hari ke, petang ke, waktu mana yang sebaiknya kalau kita nak khatam, cari waktu tu. Maka Al-Imam Nawawi dia bagi kepada kita. Maka dia kata yang paling afdal, dia kata tuan-tuan dan puan-puan, kalau tuan-tuan nak memilih di antara nak khatam luar semayang ke dalam semayang, maka dia kata yang paling afdal adalah di dalam semayang. Dalam semayang tuan-tuan, no? Semayang apa dia tak abang lagi, no? Jadi secara umumnya mana-mana semayang pun boleh. Maksud kata dalam semayang ni tuan-tuan dan puan-puan, kita baca yang pengakhiran tu 3 pul contoh. Walaupun sebahagian orang dia kata makcik ni nak buat majlis khatam ni ustaz lagi dalam pukul 9 pagi ni nak buat majlis khatam, nak baca daripada wadduha sampai An-Nas. Jadi dia kata makcik nak buat majlis khatam lagi. Jadi adakah perlu sebelum buat majlis khatam tu kita nak khatam dulu dalam semayang ke macam mana? Dan ustaz kata yang afdalnya dalam semayang. Kalau dah buat majlis khatam, nak khatam apa lagi dalam semayang? Maka tuan-tuan dan puan-puan, majlis khatam tak ada masalah, kita jalankan. Itu sebagai satu nak bagi rasmi lah kita khatam. Yang tuan-tuan khatam dalam semayang ni sebelum buat majlis khatam tu. Sebelum buat majlis khatam pada waktu bila-bila, sebelum tu buat semayang sunat ataupun semayang apa-apa, khatamkan dengan semayang. Maksud baca wadduha apa semua tu sampai An-Nas, An-Nas tu baca dalam semayang contoh. Jadi dianggap sebagai kita khatamkan Quran di dalam semayang. No? Baik. Orang tanya, kalau dah kata dalam semayang, semayang apa yang paling afdal? Semayang waktu pagi ke, waktu asar ke, macam mana kan? Maka disebut di sini fi raq'atayil sunnatil fajr. Yang paling afdal tuan-tuan dan puan-puan adalah sunat 2 rakaat pada waktu pagi. Maksud sunat qabliyah subuh. Macam tu, no? Sebelum qabliyah subuh ni, kita biasa kita akan buat sunat qabliyah dulu. Solat subuh sebelum tu sunat qabliyah. Maka dalam sunat qabliyah subuh tersebut, tuan-tuan dan puan-puan, itulah waktu yang paling afdal untuk kita khatamkan Al-Quran. Baik, dia kata kalau semayang subuh tak sempat, dia kata untuk nak khatam, maka Al-Imam Nawawi dia bagi satu pilihan lagi, iaitu pada raq'atai sunnatil maghrib. 2 rakaat semayang maghrib, tak kisah qabliyah atau ba'diyah. Itu juga antara yang afdal, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi kalau tak boleh pagi, malam, no? Itu dalam semayang lah. Baik, kemudian kalau kata dalam semayang pun tak sempat, maka buat luar semayang, tak ada masalah pun. Cuma luar semayang ni orang tanya waktu bila yang paling afdal, maka disebut di sini adalah waktu awal pagi. Itu yang paling afdal. Masuk awal pagi ni tak kisahlah tuan-tuan buat lepas semayang subuh ke, masuk subuh tu kita terus khatam dulu ke dan sebagainya. Ni luar semayang. Luar semayang yang paling afdal adalah awal pagi. Tak sempat pada waktu pagi semayang subuh, awal malam, macam tu. Maksud kata lepas maghrib sikit tu kita boleh buat majlis khatam ke apa semua, tak ada masalah. Betul, no? Gitu. Baik, itu dari sudut dalam semayang, luar semayang, sudut waktu yang sebaiknya adalah pada awal pagi, awal malam pun boleh, tidak ada masalah. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan, disebut di sini yustahabbu siyamu yaumil khatmi. Disunatkan kepada kita, tuan-tuan dan puan, untuk kita berpuasa pada hari kita mengkhatamkan Quran. Macam bulan puasa tak ada masalah, memang kita puasa. Tapi ilmu ni juga boleh guna untuk selain bulan Ramadan. Untuk kita nak khatam pada hari pengkhataman tersebut, tuan-tuan dan puan, sebaiknya adalah kita berpuasa pada hari tersebut. Kerana ramailah dalam kalangan salafus salih, dia orang tuan-tuan dan puan, kanu yusbihuna fil yawm allazi yakhtimuna fihi al-Quran siyaman. Kebanyakan dia orang apabila nak khatam pada hari tersebut, dia orang akan berpuasa pada pagi tersebut, pada hari tersebut, dan dia orang akan khatam pada hari itu. Jadi kita kalau boleh berpuasa pada hari itu, dia ada keberkatan, tuan-tuan dan puan. Okey, kemudian dan kebetulannya kalau bulan puasa kita berpuasa ni, tuan-tuan dan puan, dia punya doanya insya-Allah antara doa yang agak mustajab.
Di mana Nabi SAW sebut salasu da'awatin salasu da'awatin la turad. Da'watul walid wa da'watul sha'im wa da'watul musafir. 3 doa yang insya-Allah tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala lambat cepat. Doa ayah kepada anak dia. Mak pak kepada anak masin tu. Tuan-tuan, mulut masin kita kata doa mak ayah kepada anak ni. Dan juga doa orang yang berpuasa juga antara yang mustajab. Doa orang musafir juga antara yang mustajab. Jadi apabila khatam pada hari itu kita berpuasa pula, insya-Allah lah dengan doa kita dan sebagainya, insya-Allah mustajab. Baik, kemudian Imam Nawawi sebut perkara yang ketiga. Dia kata sebaiknya kalau kita dengar orang nak khatam di mana-mana, kita hadir majlis khatam. Itu disebut yustahabbu huduru majlis khatmil Quran istihbaban muta'akkidan. Sebaiknya, maksudnya dituntutlah, digalakkan kepada kita. Kalau dengar kawan-kawan kita ke nak khatam dan sebagainya dibuat di masjid ke di rumah dia dan sebagainya, kalau dia jemput kita seeloknya kita pergi. Kerana dia ada keberkatan dia dalam majlis tersebut, tuan-tuan dan puan-puan. Dia ada satu cerita daripada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ibnu Abbas ni, tuan-tuan dan puan-puan, sampai tahap dia kata orang ceritalah berkaitan dengan beliau, annahu kana yaj'alu rajulan yuraqibu rajulan yaqra'u al-Quran fa iza arada an yakhdima a'lama bin Abbas fa yashhadu zalik. Ibnu Abbas ni, tuan-tuan dan puan-puan, diceritakan bahawa sampai tahap dia ni suka sangat untuk nak menghadiri majlis khatam, maka dia pasang spy. Kalau bahasa kita, dia akan suruh seorang mungkin pembantu dia dan sebagainya untuk pergi selidik siapa-siapa sahabat-sahabat Nabi yang lain yang nak mengkhatamkan Quran. Kalau dengar ya siapa-siapa nak khatam Quran, maklumkan kepada dia, pasti dia akan pergi. Dia tahap tu, tuan-tuan dan puan-puan. Maksudnya dia orang mengambil penting berkaitan dengan menghadiri majlis khatam. Dan satu lagi perbuatan Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, khadam Nabi sallallahu alaihi wasallam, iza khatama al-Quran jama'a ahlahu wa da'a. Apabila Ibnu Abbas Anas bin Malik dia nak khatam Quran, dia akan himpunkan ahli keluarga dia dan dia akan berdoa, khatam dan berdoa. Itu perbuatan Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Dan macam-macam lagi lah tuan-tuan dan puan-puan, dia orang punya kita katakan perbuatan dia. Dan sebahagian riwayat menyatakan bahwasanya inna rahmata tanzilu 'inda khatimatil Quran. Dia kata sebab apa kita perlu hadiri majlis-majlis khatam ni, kerana rahmat turun insya-Allah pada kita majlis dalam penghataman Quran tersebut, sebagaimana majlis ilmu dan sebagainya. Baik, kemudian itu yang ketiga. Yang ketiga, digalakkan kita menghadiri majlis khatam. So kalau ada masjid surau buat khatam Quran secara perdana ke secara individu, kumpulan, tadarus dan sebagainya, kita hadir, duduk je di situ. InsyaAllah ada keberkatannya. Baik, kemudian yang seterusnya sikit lagi. Yang keempat adalah Imam Nawawi kata yustahabbu ad-du'a aqibal khatmi istihbaban muta'akkidan juga. Disunatkan, digalakkan kepada kita untuk kita berdoa. Tuan dan puan, berdoa ketika mana majlis penghataman Quran tu, maksudnya pada akhir kita khatam Quran tu, sebaiknya kita doa. Orang tu nak doa apa? Maka doa ni macam-macam lah. Tuan-tuan boleh doa, tak boleh bahasa Arab, bahasa Melayu pun tidak ada masalah. Tak boleh doa panjang. Doa Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah ila akhir. Itu pun tak apalah, tidak ada masalah. Doa tu biasa kita hafal lah. Al-Imam Ibn Jazari dia kata da'watu man yakhtimu mustajabah. Doa orang-orang yang mengkhatamkan Quran ni insya-Allah mustajab. Insya-Allah kita Jadi kalau kita nak khatam, doa akhir. Doa tu boleh ambil di belakang mushaf tu, tak ada masalah. Dia doa yang agak panjang sikit tu boleh. Dan ada satu riwayat daripada Humaid Al-A'rash, dia kata man qara'a al-Quran summa da'a amana 'ala du'aihi 4,000 malakin. Siapa-siapa yang membaca Quran kemudian dia berdoa lepas pada tu, dia akan doanya akan diaminkan oleh 4,000 malaikat. Ini sudah pasti riwayat ni dia mungkin ada, kita kata di sudut mungkin riwayat ni agak lemah sikit, tapi di sudut fadilat tu tidak ada masalah. Sebagai motivasi kepada kita boleh amal, tidak ada masalah. Dia nak amal apa? So doa tu, itu
je. Suruh doa. Baik, kemudian tuan-tuan dan puan-puan, dan doa ni macam-macam lah. Kalau disebut di sini, doa untuk diri sendiri, untuk masyarakat, untuk pemimpin, untuk macam-macam lah kaitan dengan hal duniawi dan ukhrawi kita, boleh, tidak ada masalah. Baik, kemudian tuan-tuan dan puan-puan, yang terakhir adalah Imam Nawawi, dia kata yustahabbu iza faragha min al-khatmah ay yash'a fi ukhra aqibah. Dia kata tuan-tuan dan puan-puan, apabila kita baca sampai An-Nas, sampai habis, maka sebaiknya dia kata tak payahlah kita tutup macam tu saja. Maka sebaiknya adalah kita mula balik dengan Fatihah dan awal Baqarah balik. Itu apa yang kita buat. Jadi kadang-kadang orang tanya, dia kata, ustaz, apa yang kita dah buat ni macam mana ni? Ada sandaran ke? Ada dalil hadis Nabi SAW ke macam mana? Adakah ini hanya rekaan daripada orang Melayu kita? Habis An-Nas, mula Fatihah, mula 5 ayat balik suratul Baqarah. Maka tuan-tuan, dia ada sandarannya. Dan disebut dalam satu hadis Nabi yang disandarkan pada satu hadis Nabi SAW. Nabi kata, khairul a'mal al-hallu wa rihlah. Qila wa ma huma, qala iftitahul Quran wa khatmu. Hadis ni kita sandarkan untuk perbuatan tadi, yang habis An-Nas, kemudian kita baca Fatihah balik, baca awal Baqarah. Di mana Nabi SAW sebut sebaik-baik amal, tuan-tuan, khairul a'mal. Sebaik-baik amal adalah al-hallu wa rihlah. Hal ni maksud kita boleh terjemah secara ringkas adalah hal dia menetap ataupun dia berhenti. Berhenti itu maksud kata habis Quran. Kemudian lepas berhenti itu rihlah pindah. Maksudnya sambung mula balik baca Quran. Jadi sahabat-sahabat sedikit kurang faham berkaitan dengan maksud Nabi al-hallu wa rihlah. Maka sahabat Nabi bertanya kepada Nabi, wa ma huma? Apa benda tu? Hallu wa rihlah ni apa dia? Maka Nabi SAW kata iftitahul Quran wa khatmu. Kita kata pembukaan Quran dan khatam. Maksud kita khatam, buka balik. Macam tu tuan-tuan dan puan-puan. Pasal apa tu? Nabi kita ajak macam tu tuan-tuan dan puan-puan. Kerana nak bagi kita ni baca Quran secara terus sebenarnya. Apabila kita dah tutup, habis dah An-Nas. Kalau kita tutup terus, memang lambat sikit lah nak mula balik tu. Tapi kalau Nabi ajak kepada kita, buka balik dengan membaca awal balik Baqarah. Lepas tu kita tutup pun, kita masih teringat, kata, ada lagi tu, nak khatam balik tu, sebab dah mula. Seolah-olah macam tu. Sebab kita, fitrah kita ni, apabila mula tu, kita duk teringat benda tu. Biasa macam tu. Jadi itu hikmahnya yang Nabi SAW suruh kita buat macam tu. Orang tanya, dia kata, siapa hadkan 5 ayat saja? Dia kata, awal Baqarah tu. Dalam majlis khatam ni, habis An-Nas, Fatihah, 5 ayat. Nabi tak abang pun, kata 5. Maka tuan-tuan dan puan cerdik sendiri lah, takkanlah kita nak habis satu Baqarah. Boleh, tak ada masalah apa. Kalau tuan-tuan boleh tunggu lama namanya khatam pun satu Baqarah boleh. Bukan sekat satu Baqarah, sambung Ali Imran lagi, An-Nisa lagi. Jadi kadang-kadang orang bertanya tu dia minta maaf lah saya cakap, tuan-tuan dan puan-puan, kadang-kadang dia bertanya tu dia lah kali dia akan kait. Dia tak ada Nabi kata macam tu tak? Dia akan kait lah kali macam tu. Jadi orang jenis macam ni kita jangan hirau sangatlah. Kerana kadang-kadang benda yang dikreat oleh ulama kita ni, ulama alam Melayu ni, dia ada kebaikannya. Nak memudahkan kita, hanya baca 5 ayat tu memudahkan kita, meringkaskan majlis. Kalau boleh baca panjang, silakan. Dia tidak terhad pada 5 sahaja. Silakan. Begitu jugalah dengan hal-hal lain, tuan-tuan dan puan. Okey, jadi habislah dia punya ada-ada yang sebaiknya tuan-tuan kalau boleh kita bagi faham elok dan kita buatlah. Maksudnya kita tahu bahawasanya benda ni bukannya dibina oleh, dikreat oleh orang Melayu ke apa tak, tapi memang disebut dalam kitab dan ada diamalkan secara zaman-zaman tuan-tuan dan puan. Jadi moga-moga ada keberkatan insya-Allah dalam pengajian kita dan dalam pembacaan Quran kita tuan-tuan dan puan. Jadikan Al-Quran ini sebagai rakan kepada kita lah, rakan yang rapat. Kerana Al-Imam Syatibi dia kata wa khairu jalisin la yumallu hadisuhu wa tardaduhu yazdadu fihi tajammula. Kata-kata yang sangat menarik tuan-tuan, motivasi kepada kita sebenarnya. Imam Syatibi kata Al-Quran ni khairu jalis, sebaik-baik kawan dia kata. So kita pun ramai kawan kita.
Tapi kawan yang paling bagus sekali yang kita baca dan dapat pahala, Quran. Jadi maksudnya jadikan Quran itu setiap hari kalau boleh kita baca. Imam Syatibi kata la yumallu hadisuhu, tak jemu pun kita duk cerita pasal dia, duk baca dia tak jemu. Adakah kita jemu kita duk baca Fatihah setiap hari? Tak jemu. Ayat kursi duk ulang setiap hari, tak rasa jemu. Wa tardaduhu yazdadu fihi tajammula. Wa tardaduhu, kita duk ulang dia, akan bertambah lagi kecantikan ayat tersebut. Ulang rasa syok lagi, ulang rasa syok lagi. Itu tuan-tuan, dia tak sama macam baca surat bang, baca paper, baca novel pun tak sama. So, novel baca 2-3 kali khatam dah jemu dah, no? Baca Quran, insyaAllah tak jemu tu. Tapi orang tanya semua orang dapat macam tu kan? Ada tuan-tuan dan puan-puan, dia ada orang yang baca Quran jemu, ada. Itu biasa time iman kita rendah, dia tak apa nak, betul lah, kita tak apa nak sentai lah, no? Jadi time agak tinggi keimanan kita rasa syok sebenarnya. Tuan-tuan tanyalah pakcik-pakcik kita yang muka dia aja duk main surau, muka dia aja duk main masjid. Kita ada 2-3 orang dalam ni, mana-mana masjid lah. Tanya dia, siapa yang boleh main setiap hari tu? Kita kan nak main setiap hari pun susah, no? Maka tuan-tuan, dia pun tak boleh jawab. Dia kata tak tahu pun Tuhan gerakkan main. Maka tuan-tuan, kalau jenis macam tu, dia dah dapat kemanisan dalam beribadat. Dia dah dapat dah halawatul ibadah. Maka begitu juga dengan halawatu qiraatul Quran, kemanisan dalam pembacaan Quran. Sampai tahap tu, insya-Allah tak apa dah tuan-tuan dan puan. Jadi saya rasa cukuplah sekadar tu perkongsian ringkas saja pada pagi ini. Jadi terima kasih kepada pihak surau, pertama kali saya datang sini. Terima kasih atas jemputan dan layanan tuan-tuan dan puan. InsyaAllah kita jumpa lagi pada sesi yang akan datang kalau ada rezeki dan ruang. Dan kita doakan moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keikhlasan dan istiqamah kepada kita dalam apa jua bentuk ibadat yang kita buat, insya-Allah, dan diberikan keilmuan yang bermanfaat kepada kita, insya-Allah. Jadi saya akhirkan kuliah pada pagi ini. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-lail wa atraf an-nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin.